Pada tanggal 3 Februari 2020, Malaysia telah mengesahkan rakyatnya yang pertama dijangkiti wabak novel COVID-19. Malaysia has confirmed its first citizen to be affected. The country has now 10 confirmed cases. Melissa Goh is in Kuala Lumpur with the details. Hari ini, Malaysia dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada 16 Mac 2020. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Setiap hari, ianya telah menjadi kebiasaan. 12 kes, 100 kes baru, 106 kes baru, 130 kes baru, 156 kes baru, 94 kes baru, 212 kes terbaru. Nombor kes yang kian meningkat menyebabkan PKP dilanjutkan. Akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020. Dan jumlah keseluruhan kes kematian adalah Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah 141 kes bersama dengan 1.04% daripada jumlah keseluruhan kes. This illness is not just another flu. Yes, there are some people who are lucky enough not to get any symptoms, but for those who go through the illness as I have gone through, it is excruciating. Dalam siri dokumentari ini, kami akan merungkaikan apakah kesan PKP terhadap masyarakat di serata Malaysia dan adakah mereka selesa dengan norma baru masa kini. Sebab kerja-kerja semua kena buat dalam laptop. Kadang-kadang 我记得是不知道怎样讲formal 的不知道怎样 bekerja di bahagian 30 kerangka house di Germany. Untuk menyiapkan kajian ini, kami telah membahagikan kepada 3 bahagian kajian. Yang pertama, cabaran dan tekanan. Kedua, isu-isu relevan. Ketiga, pendapat orang awam. Cabaran dan tekanan. Untuk kajian cabaran dan tekanan, setiap responden yang dipilih adalah berdasarkan sektor pekerjaan dan kawasan tempat tinggal. Ini dilakukan untuk mendapatkan jawapan yang pelbagai daripada semua kelompok masyarakat. Pasukan kami telah menjalankan kajian dalam bentuk temu ramah di beberapa kawasan di sekitar Malaysia. Hai, nama saya Asbah Hussein Zakir Hussein. Saya pengurus kedai ayah saya, Restoran Nasi Kandar Bintang Maju. Saya bidang F&B. Kedai kami terletak di Lumut, Perak. Kawan saya Indian Muslim atau lebih dikenali sebagai Mama. Cabaran dan tekanan semasa PKP ialah sales tak capai sales semasa perniagaan merosot. Lepas tu susah untuk membayar gaji pekerja semua dan untuk bayar komitmen masing-masing macam bank, kereta dan sebagainya. Lepas tu customer akan lebih murah sebab ramai untuk memilih untuk tinggal di rumah dan untuk mengelakkan daripada COVID. Dan cabaran seterusnya susah untuk membeli barang untuk perniagaan kerana mengikut SOP yang sangat ketat dan hanya boleh keluar seorang saja untuk membeli barang basah untuk perniagaan dan sangat sukar untuk niaga. Encik Asbah turut berkongsi SOP yang dikenakan kepada pengunjung untuk membeli juadah di kedainya. Mengikut line, lepas tu straight. Inilah kita akan scan QR code. Lepas scan dan kita akan ada sanitizer di sini. Beratur mengikut sini. Jarak 1 meter. Lepas tu ada lauk-lauk, ada periuk semua. Dah bungkus, bayar sini. Lepas bayar, kita akan ikut sini, keluar. Ada arrow.
Saya cuba berhubung dengan rakan sepasukan saya untuk mengetahui apakah perkembangan mereka. Oleh kerana kekangan PKP yang membataskan pergerakan kami menggunakan aplikasi Skype untuk berhubung dengan satu sama lain. Dalam sesi ini, mereka akan membentangkan hasil kajian mereka. Untuk buat kajian. Ya, betul. Betul. So, macam mana apa penemuan yang korang dapat daripada kajian tu? Ya, aku cerita dulu aku punya. Nama aku Muhammad Fitri Nazmi. So aku sekarang dekat Senai. Aku punya responden ni orang Johor lah. So nama responden aku ni Nur Arif bin Azhar. Dia ni rakyat Malaysia, Melayu yang bekerja dekat Singapura sebelum ni. Maksudnya sebelum COVID lah. Tapi bila COVID, bos dia ni bagi cuti tanpa gaji. Apa yang dikira sebagai cabaran sebagai seorang pekerja Singapura adalah lebih kepada dia punya isu kewangan lah. Komitmen dia tinggi dan dia juga mempunyai tanggungjawab untuk memberi duit kepada parents dia. Sangat terkesan lah untuk dia membayar komitmen setiap bulan. So sebagai rakyat Malaysia yang bekerja Singapura yang mempunyai pendapatan tinggi, tiba-tiba tak ada gaji, itu sangat memberi kesan dalam Syekh Azhar tu lebih jurus kepada isu kewangan. Nama saya Muhammad Aizat bin Ahmad. Saya sekarang ada dekat Kajang, Selangor. Nama orang yang saya interview tu ialah Umar Nagani, anak perempuan Nagasami. Dia ni kaum India. Cabaran secara general mengalami banyak masalah. Antaranya ialah terpaksa duduk di rumah dalam tempoh masa yang sangat lama. Yang kebiasaan dilakukan pun tidak dapat dilakukan. Semua kedai mama kena tutup pukul 12. Masa tu tak boleh lepak lah. Memanglah kita nak lepak dulu lah kedai mama. Terusnya dia mengalami kesukaran untuk bertemu dengan ahli keluarga yang terdekat. Dia terpaksa membatalkan aktiviti yang dia dah plan lama. Okey, soalan yang kedua ialah cabaran semasa bekerja. Dia mengalami kesukaran untuk mematuhi SOP seperti memakai glove dan mask. Rimas lah, you harus rimas lah. Memang rimas lah, tapi ni wajib kena pakai kan. Menanggung risiko dengan berjumpa dengan pelanggan yang tidak tahu sama ada ni diorang ni positif ke negatif COVID. Terusnya ialah kedegilan setengah pelanggan yang tidak mematuhi SOP. Saya bertanyakan cabaran dari segi pendapatannya, terjejas ke tidak. So dia cakap kalau kita kerja selalu sebelum PKP ni 12 jam. Tapi sekarang 8 jam je. 8 jam saja. Okey, seterusnya beralih kepada tekanan semasa COVID ni. Saya bertanyakan dia, tekanan apa yang dia alami semasa COVID ni. Lepas tu dia menyatakan, dia mengalami masalah stres dan berasa sangat kesunyian kerana kurangnya bersosial bersama kawan-kawan dan ahli keluarga yang terdekat macam cousin semua, saudara mara. Arif, anda mute diri sendiri tu. Maafkan saya. Saya berkata seorang-seorang. Terlalu lama sebenarnya. Ya Aizat, cuba terangkan. Sorry. Banyak sangat ni point. Saya rasa Aizat ni dia dah macam merangkumi semualah cabaran dan tekanan yang untuk kita ni lah kongsikan. Macam isu Fitri, Aizat, saya punya pun lebih kurang je dengan Aizat dengan Fitri ni. Macam tak ada isu. Saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Ahmad Arif Aimran bin Rozlim. Saya sekarang berada bersama langsung lah daripada Terengganu. Kuala Terengganu ya. Ni pun rumah makcik saya je. Rumah sendiri kat Maran, tapi tak nak balik rumah. Lepas tu saya dapat pun daripada seorang kenalan lah yang saya temu ramah ni. Nama dia Ai Kamidir. Dia ni merupakan etnik Melayu Indonesia lah. Cabaran dia lah masa bekerja. Sebab dia mengelilingi KL tu dia jumpa pelbagai orang. Masa PKP pun dia memang bekerja dan dia jumpa klien lah. Klien-klien bank. Tapi tu risiko untuk kena COVID. Cabaran dia juga macam Aizat cakap, dia tak boleh buat kerja overtime. Dia tak boleh, orang khabar macam dia makan gaji basic je lah. Padahal komitmen dia dah merangkumi gaji overtime tau. Maknanya dia terpaksa ikat perut. Terpaksa orang khabar cut bajet untuk hidup. Sebab dia lebihkan kepada komitmen hidup dia dulu. Baru dia pentingkan perut dia. Lebih kurang macam tu. Kesan COVID juga, malangnya dia diberhentikan kerja. Yang tu lah bagi saya memang malang lah. Kena diberhentikan kerja. Dalam masa PKP kena kerja. Lepas tu selang sebulan macam tu terus berhenti. Sebab apa? Alasan company sebab nak downsizing. Cabaran dia pun lebih kepada pekerjaan.
duit, orang kata finance, macam nak cakap, dia punya financial kewangan dia lah. Maknanya kewangan paling teruk lah. Masa PKP memang paling teruk kewangan dia. Apa yang dapat dirumuskan, cabaran dan tekanan yang dihadapi masyarakat tidak kira daripada sektor pekerjaan apa dan di kawasan mana mereka berada adalah daripada segi kewangan, mental dan risiko terdedah dengan penyakit. Isu-isu relevan. Aku ada buat satu research mengenai ragam-ragam masyarakat waktu COVID ni. Jadi topik yang aku berminat adalah scam ataupun penipuan. Jenayah e-dagang atau skamer e-dagang mencatatkan kes paling tinggi sekali, iaitu sejumlah 2,500 kes dalam tempoh PKP sehingga pada 4 Ogos yang melibatkan kerugian 17 juta. Aku ada buat research. So kenapa waktu COVID ni dia meningkat? Salah satu faktor dia ramai yang duduk rumah. So banyak melakukan transaksi belian barang secara online. So lebih mudah untuk scam ataupun penipuan itu. Daripada BH Online bertarikh Mac 26 bertajuk 39 kes penipuan penjualan emas dilaporkan yang diterangkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan. Ini satu penyakit. Masih ada yang mengambil kesempatan untuk menipu masyarakat dalam situasi wabak COVID ni. Pihak polis sedang mencari siasatan lanjut. Ada 6 kes sudah dituduh di mahkamah, manakala bakinya masih dalam siasatan. Selain itu, kau nak bacakan satu lagi artikel. Ini saya dapat daripada Sinar Harian Online bertarikh 23 Mac. Seorang gadis bernama Nur Isah Haimi berumur 1 tahun daripada Sandakan. Dia telah ditipu oleh sindiket ataupun individu yang dia kata dia boleh supply emas pada wanita ini. Jadi transaksi tersebut melibatkan RM100,000. Jadi apa dia kata dalam artikel ni, sehinggalah pada Ahad saya terkejut apabila dimaklumkan rakannya kononnya saya viral di Facebook kerana menipu sebagai penjual topeng emas. Sebenarnya dia menjadi mangsa. Selain daripada itu, ada satu lagi artikel bertarikh 14 April 2020 berkaitan sama juga, tipu jualan topeng muka dalam talian. Seorang remaja perempuan juga, dia mengaku bersalah. Dia adalah skamer atas tuduhan melakukan penipuan e-dagang ni. Jadi apa yang mengejutkan saya ialah dia bukanlah seorang yang sudah berusia, yang sudah berjaya, tapi adalah seorang budak sekolah. So aku rasa itu je lah research aku berdasarkan untuk isu penipuan topeng muka ni. Aku tengok lah kan, masa PKP ni ada banyak orang panggil keganasan rumah tangga. Benda ni jadi sebab macam biasalah kemurungan tekanan. Betul kita tak boleh lihat, kita tak nampak tau. Macam kita pun tak boleh nak kesan lah macam ada family tu diorang ni okey ke tak. Kita tak tahu sebab benda tu pun jadi dalam rumah kan. Sepanjang PKP ni, kes ni dia meningkat lah dengan mendadak. Pada bulan Mac ada 361 kes, bulan Mac sahaja. Pada bulan April pula naik lagi tinggi, 898 kes. Kalau nak dibandingkan dengan bulan Januari dengan Februari, sebelum PKP dijalankan, Januari tu ada 266 kes, Februari pula 250. So kita tengok dapat banyak meningkat kes rumah tangga ni. Peningkatan lebih 44%. Dalam banyak kes PKP ni, dia kata dekat Selangor, 5 daripada kes yang dilaporkan adalah mangsanya adalah lelaki, bukan perempuan. Yang ni dilaporkan tau. Diorang jangkakan kes mangsa yang lelaki ni banyak tak dilaporan. Dalam artikel ni dia kata lelaki biasalah nak cover macho kan, macam malu lah kalau orang tahu kan lelaki kena ni. Tapi aku rasa benda ni tak perlu malu lah kot. Kalau dah kena dera kan, dah ada kecederaan, tak report je lah kan. Sebenarnya kerajaan dah ada buat yang aku cakap tadi, ada laporan dengan talian, dia panggil talian kasih tau, dia 15999. Alternatif dia tak semestinya boleh guna talian kasih je, dia ada boleh juga guna WhatsApp. So kalau tak nak guna talian kasih, kita boleh kontak guna WhatsApp. Contohnya perempuan yang kata guna kod rahsia. Contohlah yang ni cakap dekat farmasi, kita beli ubat ke kan, dekat kaunter tu bagilah kod rahsia ke. Selalu dekat farmasi diorang akan lebih peka tau tentang kes-kes ni. Mangsa tu minta bantuan, diorang akan call lah pihak tanggungjawab macam polis ke. Dia akan pisahkan antara mangsa dengan bendera tu.
Itu sajalah yang aku dapat kes-kes kenderaan keganasan rumah tangga. Berdasarkan apa yang dibincangkan sebentar tadi, dua isu relevan telah dibangkitkan. Pertama, penipuan atas talian ataupun online scam. Kedua, keganasan rumah tangga. Pendapat awak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Myanmar dan saya seorang student APTA di Melaka. Salah satu cabaran dia mungkin first time sebagai student nak untuk belajar online, sebab selalunya kita akan belajar face to face dengan lecturer ataupun dengan rakan sekelas sendiri. Tapi bila kita belajar online ni, kita kalau kita ada soalan nak tanya ke, dia macam terbatas sikit lah. Kita tak akan nampak virtual dia. Kita akan secara dengar dan tengok macam tu je. Mungkin kekangan masa kot. Bila kita belajar online ni, banyak lagi kerja daripada kita belajar dekat EU, dekat APTA. So bila belajar online ni boleh kata nak dekat 24 hours lah. Nak dekat 24 hours untuk kita just hadap laptop. Okay, nama saya adalah Muhammad Akil Akalni. So orang yang setelah interview tu nama dia Amira Arif. So dia kahwin campur. Mak saya Cina, ayah saya Melayu. So apa yang saya dapat daripada interview Amira, dia kata kebanyakannya hidup dalam keadaan COVID-19 tak adalah merubah sangat. Kemudian apa yang Amira cerita yang mungkin cabaran dan tekanannya adalah dari segi kewangan lah. Mak saya dia tak bekerja lah sebab ada MCO tu kan. Jadi masa tu macam tiba-tiba universiti macam kena suruh student balik, angkut barang, check up asrama semua kan. So banyaklah juga duit, dalam macam beratus jugalah semata-mata nak balik tu pergi ambil barang. Selain daripada tu rasanya macam tak ada masalah kot. Dari segi rutin harian pun sama je. Sebab macam cuti jugalah duduk kat rumah kan. The only difference-nya mungkin dari segi ibadat kot masa Ramadan dulu kan. Saat tarawih jemaah kat rumah. Tu kalau keluarga belah mak saya pula, diorang Chinese tapi agama Buddha. Dari segi ibadat saya rasa macam bagi diorang tak ada apa-apa perubahan pun, sebab ibadat harian diorang lebih kepada macam penyembahan berhala, bahan nenek moyang yang dan semua benda tu ada kat rumah je. Kalau macam on special occasion pula mungkin tahu tak ada penyembahan apa tu panggil Datuk Tanah. Kalau nak translate dalam bahasa Melayu nama dia Datuk Tanah, Dewa macam tu lah. Yang tu ada je dekat rumah nenek saya lah. So tak mengganggu sangat lah ibadat harian semua tu. So itulah pendapat awam yang Amira dah beritahu dekat saya. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat tingkah laku masyarakat berubah secara drastik sepanjang tempoh PKP ini. Tidak kira apa pekerjaan mereka, PKP yang menghadkan pergerakan mereka telah menyebabkan butterfly effect dalam kalangan masyarakat. Dengan punca utamanya ialah kewangan dan kesannya adalah stres melampau. Kita dapat lihat isu-isu lain seperti penipuan atas talian dan keganasan rumah tangga makin kerap berlaku sepanjang tempoh PKP. Kita dapat dengar luahan daripada pelbagai kaum dan sektor pekerjaan dalam masyarakat di Malaysia. Dan apa yang dapat dirumuskan, semua lapisan masyarakat terkesan dengan PKP ini. Semoga video dokumentari ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Dengan itu, saya Aiman Hakim. Terima kasih menonton dan Assalamualaikum.